1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kalau masuk ke level yang betul Check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ja'al li ayah. Qala rabbi ja'al li ayah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin wa ba'da. Rabbi zidni ilma ya rab. Khabar semua ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa dan bertemu kembali pastinya dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. Pasti dan pasti saat yang kita tunggu-tunggu setiap hari kita untuk kita sama-sama menelusuri ayat demi ayat daripada Al-Quran. Dan hari ini kita sudah sampai ke halaman yang ke-55. InsyaAllah pada hari ini kita akan berkongsi, kita akan baca, kita akan belajar sama-sama ayat 41, 42, 43. Dan hari ini bukan saya yang akan, biasanya host ataupun pemula ni dia akan mentadaburkannya. Tapi hari ini bukan saya tetap lagi tugas saya membaca ataupun qari lah. Dan pentadabur kita pada hari ini guru kita bersama dengan Al-Fadil Al-Ustaz Dr. Ahmad Sanusi Azmi, tim dekan di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, yang kalau saya selalu sebut smile. Apa dia? Always smile. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Sihat alhamdulillah. Ustaz Tirmizi nampak ceria ini. Ceria kenapa tu? Kerana ni kita ditemani oleh subhanallah penonton-penonton yang jauh datang dari JDT kata. Masya-Allah, jauh ni. JDT daripada EEMR Travel Johor Bahru. Apa khabar semua? Masya-Allah. Selamat datang ke teratak My Quran Time. Moga-moga setiap langkah perjalanan dikurniakan rahmat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga doktor, kita bersama dengan kumpulan Istiqamah. Turut bersama senantiasa setiap episod bersama dengan
My Quran Time di studio ini, alhamdulillah. Jadi insya-Allah hari ini kita akan belajar halaman yang ke-55. 3 ayat kata insya-Allah InsyaAllah. Ayat 41, 42, 43. Jadi saya nak serahkan kepada Al-Fadhil Doktor untuk memulakan sinopsis kita. Seterusnya tadabbur ayat-ayat kita pada hari ini. Silakan Doktor. Baik, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu ayah, para penonton, tuan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita memulakan tadabbur kita, mari sama-sama kita bacakan doa ringkas dahulu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Taala menambah lagi ilmu pengetahuan kita pada hari ini insya-Allah. Yang mana yang macam disebutkan oleh Ustaz Tarmizi kita yang handsome hari ini, masya-Allah, mengenai tentang ayat yang akan kita bacakan, ayat yang ke-41 sehingga ayat yang ke-43. Tapi sebelum tu mari sama-sama kita perhatikan sinopsis apa yang akan kita telusuri, apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama daripada ayat yang ke-41, kita perhatikan bagaimana Nabi Zakaria meminta petanda kehamilan isterinya. Manakala dalam ayat yang ke-42, kita akan meneroka tentang kesucian dan kemuliaan Maryam binti Imran. Dan yang ketiganya dalam ayat yang ke-43, ketaatan Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah ketiga-tiga aspek yang akan kita bincangkan pada hari ini. Sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam setiap ayat yang akan dibaca nanti, mari sama-sama dahulu tuan-puan, kita bacakan dahulu sedikit ayat daripada ayat yang ke-41 agar kita hayati dan kita dalami maknanya sebelum kita tadabbur ayat tersebut. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Doktor. Lain ya. Suara lain lagi ni. Suara lain ni. Mantap ni. Mantap. Tapi macam biasa tak? Selalu macam ni kan? Selalu macam ni. Sama je. Subhanallah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah, sahabat Al-Quran dan kisah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca terlebih dahulu ayat 41 dulu betul. Ayat 41 bersama tuan-tuan dan puan-puan. Ayuh kita baca sama-sama insya-Allah dengan bacaan Tarannum Bayati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang ke-41, Nabi Zakaria dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku satu petanda." Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Tanda bagimu adalah bahawa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat." Yang ini ibu ayah, tuan-puan, kita kena faham bagaimana sebenarnya. Yang ini kita kena tengok ayat sedikit sebelum tu. Kalau tuan-puan, ibu ayah sama-sama ada mushaf, ada Al-Quran yang bersama dengan tuan-puan, kita tengok dalam ayat yang ke-38, Nabi Zakaria telah berdoa. Perhatikan di sini bagaimana Nabi Zakaria berdoa tentang kalau dia tengok Maryam itu, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk sahaja, dia perhatikan ada buah-buahan yang tidak ada pada musim tersebut. Lalu Nabi Zakaria perhatikan, yang ni yang diceritakan oleh Syekh Tantawi. Syekh Tantawi kata, Nabi Zakaria, dia masuk ke tempat mihrab Maryam, dia perhatikan ada buah-buahan yang tidak ada pada tempat tersebut, sehingga dia merasakan, kalau sekiranya Maryam ini, dia memohon kepada Allah Ta'ala, sama ada dia memohon ataupun tidak memohon,
Allah Ta'ala bagi dia rezeki bighairi hisab. Ya ruzuku man yasha' bighairi hisab. Lalu Syekh Tantawi kata mungkin Nabi Zakaria pun terfikir, kalau Maryam boleh Allah Ta'ala berikan dia rezeki yang tidak disangka-sangka, kenapa tidak Nabi Zakaria sendiri kalau dia berdoa, Allah Ta'ala boleh kurniakan dia apa sahaja. Kerana Nabi Zakaria ni kalau kita tengok daripada kisah awal dia, Nabi Zakaria tidak dikurniakan anak. Bahkan apabila ditanya, Allah Ta'ala akan beri engkau anak, dia pun terkejut. Aku ni dah tua, aku ni dah tak boleh isteri, aku dah tak boleh sebagainya. Tapi macam mana boleh, kenapa tak aku berdoa? Jadi kat sinilah dia kata, hunalika. Para ulama kata, di situlah da'a Zakaria Rabbah. Nabi Zakaria pun berdoa kepada Tuhannya dan dia memohon, Rabbi habli. Yang ni kita kena faham juga. Permohonan yang melibatkan perkara keduniaan biasanya akan digunakan dengan lafaz Rabbi. Kalau kita tengok Nabi Ibrahim sebelum tu dia berdoa Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, kurniakan aku anak yang saleh. Dalam ni juga dia kata Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, kurniakanlah aku zuriat yang tayyibah. Ini pengajaran yang penting, mohon kepada Allah Ta'ala dikurniakan anak yang saleh. Tetapi bila malaikat kata fanadatul malaika, malaikat kata kami akan beri engkau, kami akan bagi engkau apa yang akan diberikan tentang Yahya itu tadi. Nabi Zakaria kata, macam mana aku nak tahu yang Allah Ta'ala akan memberikan aku anak yang akan dikurniakan ni? Lalu Nabi Zakaria tanya kepada Allah Ta'ala, dia kata qala rabbi ja'alli, ni ayat yang kita baca. Qala rabbi ja'alli ayat, wahai Tuhanku, tunjuk aku apa petunjuknya kalau aku dapat anak ni tadi, macam mana aku nak tahu yang anak isteri aku akan hamil? Lalu Allah Ta'ala kata qala ayatuka alla tukalliman nas. Tandanya adalah kamu tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari. Salah satu ayamin illa ramza. Melainkan kamu hanya boleh berbicara dengan isyarat sahaja. Macam bahasa isyarat lah. Macam bahasa isyarat sebegitu. Itu tanda yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Zakaria. Perbincangan perincian mengenai tentang kenapa dia tidak boleh berkata-kata ataupun dia tidak boleh bertutur dengan manusia selama 3 hari ini nanti. Kita akan sambung sedikit selepas daripada ni. Boleh Ustaz? Kita mungkin akan berhenti rehat sekejap seketika dahulu kerana perbincangan mengenai tentang kenapa Allah Ta'ala beri tanda ini. Ada 2 perbincangan yang agak panjang. Satu mengenai tentang apakah dia ijbari ataupun dia ikhtiari. Apakah dia adalah pilihan Nabi Zakaria, boleh tak dia berbicara, ataupun sebenarnya Allah Ta'ala telah tentukan sedemikian. Yang ini yang akan kita bicarakan selepas daripada ini. Kita berehat dahulu seketika. My Quran Time, Quran Salat Infak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب اجعل لي آية صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dalam perbincangan kita pada ayat yang ke-41, kita dah bincangkan, kita dah bicarakan tadi, bila Nabi Zakaria minta petunjuk daripada Allah Ta'ala, Nabi Zakaria kata, wahai Allah Ta'ala, tunjukkan kepada aku apa buktinya yang aku ataupun isteri aku ni telah menerima kehamilan. Lalu Allah Ta'ala kata, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyam. Iaitu buktinya kamu tidak boleh bercakap dengan manusia selama 3 hari, melainkan dalam bentuk bahasa isyarat sahaja. Ramza. Ramza itu maksudnya kecuali isyarat sahaja. Kalau manusia datang kepada dia, dia mungkin macam tu je lah, tanda-tanda yang dia tak boleh nak bercakap sahaja. Tanda-tanda isyarat sedemikian. Yang ini yang diperbahaskan oleh ulama tafsir. Sebenarnya, apakah ini satu arahan Nabi Zakaria tidak boleh bercakap dengan manusia? Adakah ianya arahan yang mesti dipatuhi ataupun dianya adalah pilihan tanda-tanda sahaja? Maknanya dia dah mula tak bercakap dengan manusia, dalam erti kata yang lain, dia telah menunjukkan tanda-tanda Allah Ta'ala telah memberikan kepada isterinya kehamilan itu tadi. Pandangan yang pertama dinyatakan oleh Al-Imam Zamakhsyari. Al-Imam Zamakhsyari kata, jadi ini seakan-akan satu perintah daripada Allah Ta'ala secara ittirariyan. Ittirariyan ni maknanya terpaksa.
Nabi Zakaria bila Allah Taala Allah Taala dah ungkapkan begitu, ayatnya, buktinya kamu tak boleh bercakap dengan manusia, dia secara tidak langsung tidak boleh bercakap dengan manusia. Maknanya secara terpaksa dia hanya boleh bagi bahasa isyarat sahaja, berkomunikasi dengan secara biasa tapi dengan bahasa isyarat sahaja. Ini pandangan yang pertama yang dinyatakan oleh Al-Imam Zamakhsyari. Manakala pandangan yang dinyatakan oleh Syekh Tontowi, saya minta maaf, saya ni memang belajar dekat Tonto dulu. Dekat Tonto dulu. Jadi mungkin dia ni, orang kata ni resis ni, dia asyik ambil pandangan Tontowi saja. Tonto maknanya Tontowi lah, asal tempat pengajian nasab ataupun nisbah kita kepada tempat tersebut. Syekh Tontowi, ulama Azhar dulu berkata, dia kata sebenarnya maksud yang Allah tukalliman nasa thalathata ayyam illa ramza, kamu tak boleh bercakap dengan manusia, adalah indikasi kepada kebersihan jiwa dia. Dia dah mula mengikhlaskan dirinya hanya kerana Allah sehingga dia kurang bercakap dengan manusia. Itu adalah tanda Allah Ta'ala telah mula mendatangkan kehamilan kepada isteri dia. Seakan-akan kalau dia telah mula fokus kepada Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala akan datangkan kebaikan buat dia. Ini pengajaran penting tuan-puan. Tanda-tanda, yang ni maknanya poin yang kedua. Poin yang pertama, Zamakhsyari kata dia terpaksa, dia tak boleh nak bercakap dengan manusia, melainkan dia hanya bahasa isyarat saja, terpaksa. Tapi yang kedua tak, memang pilihan dia, dia tak nak bercakap dengan manusia, maknanya dia hanya nak berfokus beribadah kepada Allah Ta'ala, ubudiyah, pengabdian dia hanya kepada Allah, maka itu tandanya Allah Ta'ala telah mendatangkan kehamilan kepada isteri dia. Yang ini poin nombor 2 ni penting bagi kita sebagai satu petunjuk. Bagaimana kita nak tahu sebenarnya amalan kita diterima oleh Allah, kita telah mula menghasilkan jiwa yang hanya khusus untuk Allah. Sebab tu tuan-puan, kalau sebahagian ulama kata tanda-tanda kita nak tahu yang amalan kita diterima oleh Allah ataupun tidak, dia menghasilkan jiwa yang lebih baik. Kalau pergi haji, tapi balik haji sama aja, kan? Muhasabah buat diri kita. Pergi umrah tiap tahun. Pergi umrah tiap-tiap tahun. Orang kata pergi umrah balik hari. Pergi Mekah balik hari macam Ustaz Tarmizi selalu. Allahu Akbar. Pergi umrah balik hari. Semalam tengok kat Mekah. Hari tengok ada kat rumah dah. Subuh ada kat masjid dah. Pergi umrah balik hari. Tapi tak berubah apa. Allahu Akbar. Ini adalah tanda. Sebab tu Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Zakaria, kalau engkau nak tahu nikmat Allah Ta'ala telah turun kepada engkau, engkau dah kurang bercakap dengan manusia, engkau dah fokus kepada Allah Ta'ala, itu tandanya kita nak tahu amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala ke tak, pengibadatan kita diterima oleh Allah ataupun tidak, maka kita telah mula untuk mengkhususkan kehidupan harian kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengurangkan pertuturan percakapan kita kepada manusia. Itu mengenai tentang penafsiran ayat yang ke-41. Sebelum kita masuk kepada ayat yang ke-42, mungkin kita boleh dengar sikit suara merdu Ustaz Tarmizi kita untuk membacakan ayat yang ke-42 insya-Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah sahabat Al-Quran dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak baca pula ayat yang berikutnya, iaitulah ayat yang ke-42. Jadi dalam ayat yang ke-42 ni, hati-hati kita akan bertemu kalimah Maryam, ya Maryam. Ya Maryam. Jadi ya Maryam tu bunyi tebal lah. Maryam. Cuba sebut Maryam. Maryam. Sebab apa tebal? Ra tu bunyi tebal sebab sebelum dia baris atas kan, ya Maryam. Baik, jom kita baca ayat yang ke-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصطفاكِ وطهرك واصطفاكِ على نساء العالمين وطهرك واصطفاكِ على نساء العالمين
Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Pada ayat yang ke-42 Allah Ta'ala ingatkan pula, dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu atas segala perempuan di seluruh alam pada ketika itu. Yang ini sebenarnya menarik ibu ayah, tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bagaimana setelah Allah Ta'ala ceritakan mengenai tentang kisah Nabi Zakaria itu tadi, plot dia berubah sedikit. Sebenarnya plot tu tak berubah jauh sebab sebelum tu dah cerita tentang Maryam. Dan Maryam ini adalah bintu Imran, iaitu ahli keluarga Imran juga. Ahli keluarga Imran yang mempunyai perkaitan juga dengan ahli keluarga yang dibincangkan di dalam surah Ali Imran ini tadi. Yang mana kalau kita perhatikan di sini, Allah Ta'ala menceritakan tentang nazar yang pernah diungkapkan oleh ibu Sayyidatina Maryam. Kalau yang ini sebenarnya dia berkaitan dengan ayat yang ke-35. Yang mana Nabi ibu kepada Maryam ini, dia pernah bernazar, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Dia berdoa agar Allah Ta'ala kurniakan dia seorang anak lelaki sebenarnya. Yang ni menarik tentang anak lelaki. Dia berharap supaya anak lelaki tersebut menjadi muharrara. Ini ayat yang ke-35 kalau perbincangan sebelum ini, iaitu hamba yang mengabdikan diri yang berkhidmat kepada Baitul Maqdis sebenarnya. Tetapi tiba-tiba Allah Ta'ala kurniakan mereka anak perempuan. Istimewa di sini, inilah yang dikatakan dalam ayat yang ke-42 ini, wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki. Kalau sebelum ini yang berkhidmat untuk Baitul Maqdis, untuk beribadah adalah orang lelaki, tetapi istimewa keluarga Ali Imran yang kita bincangkan hari ini, Allah Ta'ala pilih seorang wanita. Allah Ta'ala kata, wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih kamu, wa tahharaki, dan telah menyucikan kamu, wastafaki ala nisa'il alamin. Dan Allah Ta'ala telah melebihkan kamu ke atas para wanita yang lain. Perhatikan dalam ayat yang ke-42 ni tuan-puan, ada dua kali istifa. Ada dua kali istafaki, dua kali pemilihan. Innallaha astafaki, pemilihan yang pertama menurut Al-Imam Fakhrul Razi. Menurut Al-Imam Fakhrul Razi, pemilihan yang pertama adalah pemilihan kelahiran dia tu tadi dijadikan sebagai pemerintah ataupun bukan pemerintah yang berkhidmat kepada Baitul Maqdis, yang kalau sebelum ni semuanya lelaki tetapi sekarang ni wanita. Jadi yang ni yang dikatakan oleh Dr. Tariq Suwaidan. Dia kata tengok, tak ada jadi masalah pun sebenarnya dalam urusan yang tertentu, pada hakikatnya dibenarkan urusan tersebut dipegang pentadbirannya oleh pihak wanita. Dan yang keduanya pemilihan dia dari aspek mengenai tentang pemilihan dari aspek kelahiran dia dipilih sebagai wanita yang akan melahirkan Allahumma salli ala sayyidina Nabi Isa. Nabi Isa. Jadi dua pemilihan yang berbeza. Dan sebelum kita berehat nanti, kita perbincangkan dahulu, kita ada sesi mengenai perkataan pilihan. Betul Ustaz? Okey. Mari sama-sama kita perhatikan apakah dia perkataan pilihan kita pada hari ini daripada ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-43 ini, iaitu perkataan tahara. Innallaha astafaki wa tahharaki. Yang mana maksudnya tahara ini suci, bersih. Yang disebutkan sebanyak 31 kali di dalam Al-Quran. Kalau kita tengok pun kita dah biasa dengar dalam bab taharah, dalam bab bersuci, dalam bab membersihkan, wa tahharaki. Bahkan kalau kita berdoa pun mungkin kita boleh berdoa agar Allah Ta'ala sucikan jiwa kita. Tahhir qalbi. Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah, ya Tuhanku, sucikanlah hati kita, sucikanlah hati kami, seperti mana yang Allah Ta'ala telah membersihkan jiwa dan juga kemuliaan seorang wanita yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kelebihan-kelebihan mengenai tentang Sayyidatina Maryam ini akan kita ceritakan selepas daripada ini, insya-Allah. Kita berhenti rehat dahulu. My Quran Time, solat Al-Quran, solat infak. Quran, solat infak. Hiasan dunia, seindah hiasan adalah wanita salihah yang akan membahagiakan syurga.
surga di dalam rumah tangga. Dapatkan yang original lah. Ya, itu sikit lah kita bagi kita ya. Okey. Daripada abang-abang apa intim kan. Masya-Allah. Wanita solehah, dambaan para suami lah. Masya-Allah. Para lelaki. Jadi yang kita belajar hari ni pun doktor kan menceritakan tentang Sayyidatina Maryam. Subhanallah. Dan juga banyak juga kita belajar pada hari ini, antaranya pentingnya ataupun betapa tingginya nilai doa yang kita senantiasa kita kena panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam yang saya kongsi sebelum ini, minggu lepas kan ada kawan saya yang masuk tahun ke-11 doktor. Masya-Allah. Baru dikurniakan zuriat. Allah. 11 tahun. 11 Allah. Maksudnya saya kata alhamdulillah, syukur kan, right time kan, masa yang sesuai, keadaan yang sesuai, ekonomi yang sesuai. Contoh kan, sebelum ni awak berjauhan, sekarang dah duduk sekali. Allah bagi tengok masanya Allah, semua dalam apa ketentuan daripada Allah SWT. Bukan kata 11 tahun. Nabi Allah Zakaria 99 ada yang kata waktu kan? tu. Subhanallah, semuanya kekuasaan dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena senantiasa doa kan, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kena banyakkan doa insya-Allah taala. Jadi Al-Fadhil Doktor, mohon izin kita nak ulang kaji tajwid sedikit. Sila. Pada kali ini kita nak dengar suara subhanallah daripada EEMR Travel JDT Johor Bahru. Kita akan sama-sama belajar ataupun ulang kaji tajwid, juga ayat hafazan kita insya-Allah pada kali ini. Iaitulah fokus kita pada ayat yang ke-41. Kita nak melihat ada satu kalimah yang berjumpa dua huruf ra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واذكر ربك واذكر ربك. Cuba 1, 2, 3. واذكر ربك. Sekali lagi 1, 2, 3. واذكر ربك. Dia jadi apa tu nama dia kat situ? Idgham apa tu? Dia banyak tu. Ustaz, saya tak tahulah, mutamasilain ke apa Ustaz? Kan. Mutaqaribain ke mutajanisain? Yang penting bukan mutanajis. Itu bab lain. Itu bab lain tu. Itu bab lain kan. Mutama sama makhraj, sama sifat kan. Ra dengan ra kan. Sekali lagi. Wadhkur rabbaka. 1, 2, 3. Wadhkur rabbaka. Subhanallah. Boleh ke tuan-tuan dan puan-puan di studio, alhamdulillah, dan juga tuan-tuan dan puan-puan para penonton di yang sedang ikuti di TV ataupun di mana juga berada, moga-moga dapat juga sama-sama ikut. Sekali lagi. Wadhkur rabbaka. Silakan. Wadhkur rabbaka. Jadi bila kita sebut wazkur tu, hati-hati jangan tertukar zal dengan zai. Waz itu zai. Waz hujung dah keluarkan. Wadhkur rabbaka. Wadhkur rabbaka. Wah, alhamdulillah, bagus, subhanallah. Itu dari segi hukum tajwid hari ini kan, idgham mutamatsilain. Kita perhatikan pula ada satu lagi kalimah yang kita nak beri perhatian. Yang ni tadi huruf ra kan. Yang ni kita nak latih huruf sin, huruf tha pula. Atas dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام. Tu dia. Kan? Subhanallah. Lepas tu thalathata. Mula-mula huruf sin, lepas tu huruf tha. Kadang-kadang nak cepat kan, tersin semua kan. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ay. Semua sin. Semua sin, tak sempat kona. Nak pergi huruf tha tak sempat. Ataupun dia duk jaga sangat huruf tha tu, sin pun terkesan. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salah. Semua tha pula. Semua tha. Tak boleh juga. Mula-mula sin, lepas tu baru sa. Contoh. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام. 1, 2, 3.
Masya Allah, bagus. Tukalliman nasa thalathata ayyam. 1, 2, 3. Aiyah, bagus, alhamdulillah. Itu sebutanlah, maksudnya huruf sa, huruf sin, kan? Kan dia huruf ni antara cara kita nak latih dia, kan? Kita mula atas satu huruf tu kita bariskan dia. Kan? Kita baris contoh sa. Berikut sa, si, su. Matikan dia as, is, us. Sabdukan dia asa, isi, usu. Kan, lepas ni kena buat latihan. Sin dengan tha sebelah-sebelah. Satha. Sudah. Bunyi macam sama je. Sekali lagi. Satha. Sithi. Suthu. Tuthi. Sushi. Tu kau dah off kan. Jadi kena latih supaya apa? Supaya kita dapat sebut tu beza. Oh, ini bunyi tha, ini bunyi sin, ini bunyi sad. Oh, ini bunyi shin. Kan beza. Baik. Kita nak cuba, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah saya kasih lagi muliakan, ayat yang ke-41 kita nak cuba hafal. Kita tengok mungkin dapat sampai dekat ayah ke, mana tahu, ataupun boleh panjangkan lagi ke, insya-Allah. Mari kita cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi ja'al li ayah. 1, 2, 3. Qala rabbi ja'al قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية أيوة ada berapa kalimah? Qala rabbi ij'al li ayah. 5 je. Qala rabbi ij'al li ayah. 1, 2, 3. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala rabbi ij'al li. 1, 2, 3. Qala rabbi ij'al li. Last kali tu? Ayah. Okey, sekarang ni cuba jangan tengok sekejap mushaf, jangan tengok sekejap Quran. Habis tu nak tengok mana ustaz? Tengok doktor. Ulang Qala rabbi ja'al li ayah. Cuba 1, 2, 3. Qala rabbi ja'al li ayah. Ingat semua dah Ke dalam bas tadi dah hafal ke? Belum ustaz kata. Oh subhanallah, kan? Alhamdulillah dah dapat 5. Sekali lagi. Qala rabbi ja'al li ayah. 1, 2, 3. Qala rabbi ja'al li ayah. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Jadi sambungan dia tu panjang sikit. Kita cuba. Qala ayatuka alla tukalliman nas. 1, 2, 3. Qala juga. Qala ayatuka alla tukalliman nas. 1, 2, 3. Qala ayatuka alla tukalliman nas. Oh, yang ni payah sikit ustaz. Ya, payah sikit yang ni. Tak apa, kita baru 2-3 kali ulang. Bila kita ulang dan ulang dan ulang, InsyaAllah kita akan mudah
Mudah ingat. Banyak kali ulang. Tengok kalau macam surah-surah yang selalu kita baca kan. Kadang-kadang kita tak sempat pun tengok ayat dia. Tapi oleh kerana selalu dengar imam baca. Kan? Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Contoh kan. Kadang-kadang kita belum sampai lagi surah tu. Tapi dah selalu sangat imam baca. Kan? Jadi ingat dah. Begitu juga maknanya bila kita selalu ulang, kita tengok bacaan ayat-ayat dia, kita ulang, dan ulang, insya-Allah mudah untuk kita hafal. Sekali lagi sebelum kita berehat, qala rabbi ja'al li ayah. 1 2 3. Qala rabbi ja'al Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Begitu bersemangat. Harapnya juga tuan-tuan dan puan-puan, ayah bonda di kaca TV sekarang, ataupun di mana juga berada, di Facebook dan sebagainya, untuk terus kita bersama membaca, memahami, dan juga diberi kekuatan untuk mengamalkan isi kandung Al-Quran. Jangan ke mana-mana. Kita nak berehat dulu seketika. Kembalinya selepas ini pastinya dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam rancangan My Quran Time, Quran, Salat, Infak. Kita baru sahaja selesai membicarakan ataupun berbincang mengenai tentang hukum ataupun perbincangan mengenai tentang tajwid yang dikendalikan oleh Ustaz Tarmizi kita. Masya Allah, besar pahala Ustaz Tarmizi ni sebab dia mengajar orang baca Al-Quran dengan betul seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Baik, kalau kita recap balik, kita cuba ulang sedikit apa yang kita dah lalui pada ayat yang ke-41 mengenai tentang bagaimana Nabi Zakaria dia meminta agar ditunjukkan kepada dia bukti ataupun tanda-tanda yang akan datang kehamilan kepada isterinya. Maka Allah Ta'ala perintahkan agar dia tidak bercakap 3 hari. Lalu ini yang kita tafsirkan sebagai sama ada dia tidak bercakap secara terpaksa, memang tak bercakap ke, ataupun memang pilihan dia kerana dia berkehendakkan keseluruhan kehidupan dia akan diabdikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala yang ayat yang ke-42 kita membincangkan tentang kenapa Allah Ta'ala memilih Sayyidatina Maryam. Ada 2 perkataan pilihan di situ, iaitu innallaha astafaki, kan? Allah Ta'ala kata kat sini waqalat malaikatu ya Maryam innallaha astafaki. Allah Ta'ala pilih yang pertama, yang pada kebiasaannya menguruskan urusan Baitul Maqdis adalah seorang lelaki, tetapi kali ini adalah yang dilahirkan adalah wanita. Perbincangan selepas daripada itu nanti ada juga bagaimana setelah kelahiran Sayyidatina Maryam itu sendiri, sehinggalah Allah Ta'ala kata pemilihan yang kedua lebih tinggi lagi, sehingga kan dia ni dianggap sebagai, kalau kita tengok wastafaki ala nisa'il alamin, yang lebih tinggi lagi, dia lebih dimuliakan oleh Allah Ta'ala berbanding dengan wanita yang lain, dipilih sebagai orang yang akan mengandungkan, membawa Nabi Isa itu tadi yang akan dilahirkan sebagai seorang Nabi. Kalau kita tengok Sayyidatina Maryam ini, sehingga kan ada sebahagian ulama, Al-Imam Alusi di dalam tafsirnya menceritakan, dia kata sehingga kan sebahagian ulama berpandangan Sayyidatina Maryam ni sebenarnya seorang Nabi. Siapa yang pernah dengar? Ada yang mungkin pernah dengar yang Sayyidatina Maryam ni dianggap seorang Nabi kerana dia berbicara dengan malaikat. Nanti dalam surah Maryam memang direct bercakap dengan malaikat. Bercakap dengan malaikat yang dijelmakan sebagai manusia. Jadi luar biasa ini, sehingga kan Imam Alusi dia bawa perbincangan dalam kitab tafsir dia, dia kata ada ulama beranggapan Sayyidatina Maryam ni seorang Nabi. Tapi nanti perbincanganlah adakah Nabi ni daripada kalangan wanita tu pula nanti. Nanti takutkan kalau kita bincang lebih lanjut, nanti ada pula Nabi wanita yang baru pula yang mengaku Nabi. Sekarang ni macam-macam orang mengaku Nabi lah. Tetapi perbincangan tu hanya perbincangan saja. Kebanyakannya menganggap dia wanita yang salihah ke, ataupun orang-orang yang baik, tetapi diangkat oleh Allah Ta'ala. Kelebihan dia, dia berbicara dengan para malaikat. Kan malaikat cakap tadi waqalatil malaikatu ya Maryamu. Malaikat cakap kepada engkau wahai Maryam, iaitu Nabi malaikat Jibril sendiri, wahai Maryam, sesungguhnya Allah Taala telah memilih kamu. Jadi ini istimewanya seorang wanita yang mempunyai jiwa yang bersih.
salah seorang wanita yang saya suka juga untuk kongsikan, sebab dalam hadis Imam Ibn Kathir ada datangkan dua wanita nisa'il alamin ataupun khairun nisa', sebaik-baik wanita. Rasulullah pernah sebut dua orang. Ada 4 orang, tetapi dalam sebuah hadis Rasulullah sebut 2 orang. Yang pertama Rasulullah sebut tentang Sayyidatina Maryam itu sendiri. Yang kedua tentang Sayyidatina Khadijah, Ummul Mukminin. Yang pertama kita iaitu Sayyidatina Khadijah, seorang wanita yang sangat istimewa, jiwa yang bersih. Semuanya kembali kepada jiwa yang bersih sebenarnya, Ibu Ayah. Maknanya orang-orang yang baik ini akan diangkat menjadi kedudukan yang tinggi, sehingga kan hebat kedudukan Khadijah ini Allah Ta'ala beri salam kepada dia. Ini mungkin tuan-puan pernah dengar kisah Khadijah diberi salam, yang mana Jibril datang kepada Rasulullah, dia kata hadhihi hiya Khadijah. Jibril kata kepada Rasulullah, inilah dia Khadijah, atatka bi ina'in, dia akan datang kepada engkau dengan bekas makanan. Fa idza hiya atatka, ketika mana dia datang kepada engkau, faqra 'alaiha salam mir rabbiha, sampaikan kepada dia salam daripada Tuhan dia. Allahu akbar. Allah Taala beri salam kepada Sayyidatina Khadijah. Saya kalau dapat Allah doktor sampai ke salam dah dah benda dah. Kalau orang kata Ustaz Tirmizi, agungkan salam. Agungkan salam pun kita dah. Oi, agung kena macam tu. Ini Allah Taala. Ya, salam. Allahu akbar. Ini perumpamaan ataupun kelebihan yang sangat luar biasa. Wanita-wanita yang mempunyai kesucian, kebersihan jiwa, mengabdikan diri kepada Allah, akhirnya Allah Taala angkat kedudukan mereka. Inilah Allah Taala pilih tentang Sayyidatina Maryam dalam 2 pemilihan ni. Tengah-tengah tu Allah Ta'ala sebut watahharaki. Allah Ta'ala sucikan kau, dia telah menyucikan kamu. Proses penyucian diri dan jiwa ni sebenarnya datang 2 hala daripada diri kita sendiri, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya menyucikan diri kita juga. Itu yang penting juga. Dia datang di antara 2 istifa' ataupun 2 pemilihan itu tadi. Kemudian wasfafaki ala nisa'il alamin, dan penutupnya ya Maryam uqnuti li rabbiki. Sebelum kita bagi tadabbur ringkas ini, kita nak dengar dahulu bacaan daripada Ustaz Tirmizi kita, insya-Allah. Terima kasih Al-Fadhil Doktor. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah. Ayat yang terakhir untuk blok ini iaitulah ayat yang ke-43. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Akhirnya dalam ayat yang ke-43 Allah Taala berfirman, perintahkan kepada Maryam, wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ma'ar raki'in ini seakan-akan mengajak kita bukan sekadar rukuk sendiri, tetapi mendirikan solat secara berjamaah, rukuk beramai-ramai bersama dengan orang-orang yang beriman. Sebelum kita akhiri perbincangan kita, rasa macam sekejap pula perbincangan. Walaupun 3 ayat saja, tapi lama pula perbincangan kita pada hari ini. Kita sama-sama saksikan resolusi apa yang boleh kita amalkan daripada pengajian kita, daripada ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-43 ini. Iaitu yang pertamanya, kita hendaklah sentiasa berzikir dalam apa jua keadaan sekalipun, agar tidak lalai mengingati Allah seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidatina Maryam itu tadi. Yang keduanya, jadilah wanita yang kuat beribadah seperti Sayyidatina Maryam. Dan yang ketiganya, kita hendaklah konsisten melakukan amal kebaikan dan khusyuk dalam melakukan ibadah seperti mana yang telah ditunjukkan sendiri dalam kisah-kisah yang berkaitan dengan Nabi Zakaria dan juga Sayyidatina Maryam. Itulah tadi pengajian kita mengenai tentang 3 ayat yang kita bahaskan pada hari ini daripada blok kedua dalam ayat muka surat yang ke-55. Sebelum kita akhiri perbincangan kita, mari kita sama-sama tadahkan tangan, berdoa kepada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati dan menambahkan ilmu kita dalam pengajian kita hari ini, insya-Allah. Silakan Ustaz Tirmizi. Terima kasih Fadil Doktor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Di saat yang penuh barakah lagi mulia ini ya Allah, kami memohon merayu, mengadu, meminta kepadamu ya Allah,
agar diampunilah dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat mukminin dan mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikanlah zuriat keturunan kami ya Allah, zuriat keturunan yang saleh dan salihah, taat kepadamu ya Allah, taat kepadamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami, isteri kami, pasangan kami penyejuk mata memandang buat kami. Ya Allah, mudah-mudahan kerukunan rumah tangga kami ya Allah berbahagia sehingga ke syurgamu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengangkat doa kita, khususnya menjadikan pengajian kita pada hari ini, berada kita dalam majlis ilmu pada hari ini, satu majlis yang mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan juga menjaga kehidupan kita di atas muka bumi ini senantiasa berada di dalam panduan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah moga-moga ayat-ayat yang kita belajar pada hari ini, khususnya bagaimana kehebatan Sayyidatina Maryam begitu memberi kekuatan kepada kita untuk kita terus menghidupkan budaya infak dalam kehidupan kita. Pastinya bersama-sama kita hidupkan tabung gerakan Al-Quran kita untuk kita meneruskan budaya infak, sedekah, wakaf dan sebagainya demi kesejahteraan kehidupan kita di negeri abadi, negeri akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairul jazak kepada Al-Fadhil Doktor untuk episod kali ini. Besok jangan lupa. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada EEMR Travel, sahabat-sahabat kita daripada Johor Bahru datang juga istiqamah, dan insya-Allah kita akan bertemu dalam episod yang akan datang. Quran Time, Quran, Salat, Infaq insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا